Buletin Didik 20 November bersama saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan salam hormat. Seorang lagi pelajar Kolej Vocational Keningau Sabah mencipta nama di peringkat antarabangsa. Kali ini giliran Fredo Fusawi yang menerima diploma cemerlang dan peringkat gangsa di Festival Seni Magic Bridges of Budapest. Fredo, pelajar jurusan seni kulinari yang menyertai Festival Bridges Hungary ini secara maya pada 10 sehingga 16 November lalu dengan mempertaruhkan hasil karya cerita animasinya bertajuk The Dragon of Mount Kinabalu. Lukisan cerita animasi ini dihasilkan oleh bekas pelajar sekolah tersebut, Roziwell Rusilin, yang diberi penghargaan sebagai pengarah seni. Cerita tersebut mengisahkan 3 putera dari China yang menerima cabaran daripada ayah mereka, yakni Raja Empire, untuk membawa pulang permata yang terletak di Gunung Kinabalu. Namun permata itu dijaga dan dikawal oleh seekor naga yang digeruni ramai. Sesiapa antara mereka bertiga yang berjaya memperolehi permata itu akan dianugerahkan tahta kerajaan berkenaan. Dalam pada itu, pengarah Kolej Vocational Keningau Johari Elais Jaibet Sabin berkata pihaknya gembira dengan pencapaian itu kerana ia membuktikan kepelbagaian bakat yang dimiliki oleh golongan muda pada masa kini. Beliau juga berharap agar kolej terbabit terus mencukil bakat dalam kalangan pelajarnya. Kurang 2 hari sebelum pembukaan semula sesi persekolahan di negeri terlibat, beberapa persediaan terakhir pastinya sedang giat dilakukan. Ia termasuk operasi sanitasi bagi memerangi penularan COVID-19 serta menjadikan kawasan persekitaran sekolah selamat. Di Perlis, pasukan bomber sukarela PAUH turun padang melaksanakan operasi sanitasi di beberapa buah sekolah di kawasan itu yang difahamkan bukan hanya bertujuan mencegah virus COVID-19 tetapi memusnahkan kuman lain yang menyebabkan kegatalan. Usaha ini dilakukan sejak setahun lalu berdasarkan permintaan pihak sekolah. Mau sembok kuman ni, lebih tu sengmeng, lebih tu mau pi arau bagi sembok. Arau sengmeng, arau waik juga sekolah. Bagi kuman tu semua tak ada. Lepas tu budak mau masuk sekolah dah. Hari ini masa arah panjang kita boleh pergi. Lepas tu hujan mentara kita boleh cepat. Matahari elok. Cuaca elok kita cepat-cepat nak sembok. Menurut Guru Besar Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Sinmin Chia Hock Kau, usaha ini sedikit sebanyak mengurangkan rasa takut dan keresahan ibu bapa untuk menghantar anak-anak kembali ke sekolah nanti. Selepas ni pihak sekolah akan buat sanitasi secara rutin setiap hari ataupun setiap petang selepas waktu persekolahan atau selepas murid balik ke rumah. Dan pihak sekolah akan buat yang terbaiklah demi keselamatan dan kesihatan anak-anak kita. Kementerian Pendidikan Malaysia sebelum ini mengumumkan pengoperasian institusi pendidikan di bawah seliaannya di Kedah akan bermula pada 21 November. Manakala Perak, Perlis, Pulau Pinang dan Sabah akan bermula pada 22 November. Tarikh pengoperasian itu mengambil kira pengumuman Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein pada awal bulan ini berkaitan peralihan fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN bagi Kedah, Perak, Perlis, Pulau Pinang dan Sabah berkuat kuasa 8 November. Lebih 2,000 penuntut Universiti Teknologi Mara UiTM Kampus Rembau memeriahkan program Hanahu 2021. Program yang dijalankan secara dalam talian itu adalah satu daripada inisiatif untuk mengimbangi emosi dan momentum penuntut dalam menjalani pengajian mereka. Penasihat Utama Kelab Pelajar Media dan Komunikasi MCSC Muhammad Faisal Mat Nur berkata, program itu dapat mengubat kerinduan penuntut untuk mengadakan aktiviti kampus seperti yang pernah dilakukan sebelum COVID-19 melanda. Ia diharap dapat menyampaikan sesuatu ilmu dan memberi semangat kepada penuntut untuk menjalani pembelajaran mereka secara ODL di era pandemik ini. Program turut dihadiri oleh penolong rektor UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Profesor Madya Dr. Muhammad Hakimi Tiu Abdullah serta Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Maizura Mansur. Tambah Muhammad Faisal, Hanahu berasal daripada bahasa Hawaii bermaksud sekali lagi adalah program tradisi bagi menyambut kedatangan penuntut baharu ke UiTM Kampus Rembau di bawah program Diploma dan Komunikasi Media MC 110. Tuh Puan Dr. Aisyah Ong dilantik semula sebagai Pro-Chancellor Universiti Malaya UM. Pelantikan semula itu dibuat bersempena dengan pembukaan sidang pertama Istiadat Convention UM kali ke-60 yang berlangsung siang tadi.
Dr. Aisyah pernah dilantik sebagai Pro-Chancellor UM dari Februari 2003 hingga 2008 dan merupakan wanita pertama dilantik ke jawatan itu. Selain itu, UM turut menganugerahkan gelaran Profesor Emeritus kepada ahli akademik dan pakar ekonomi Profesor Dr. Jomo Kwame Sundaram dalam sidang yang sama. Ia sebagai menghargai sumbangan beliau kepada dunia pendidikan di dalam dan luar negara. Majoriti pesakit kategori 4 dan 5 COVID-19 dalam kalangan individu yang divaksin yang dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh dari Minggu Epidemiologi ke-35 hingga 45 adalah penerima vaksin jenis Sinovac. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata disebabkan itu sela masa bagi pemberian dos penggalak untuk penerima vaksin prima jenis Sinovac lebih pendek iaitu 3 bulan berbanding Pfizer atau AstraZeneca 6 bulan. Jelasnya walaupun Sinovac berkesan, terdapat bukti keberkesanannya berkurangan lebih cepat. Sehubungan itu, KKM berharap semua penerima vaksin mengambil apa sahaja dos penggalak yang ditawarkan. Laporan dikeluarkan Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakan Cepat Krisis Kebangsaan CPRC Hospital Sungai Buloh itu menunjukkan kes COVID-19 kategori 4 dan 5 bagi penerima vaksin Sinovac adalah yang tertinggi seramai 165 orang. Dalam perkembangan lain, Khairy menasihatkan orang ramai memastikan ubat antibiotik digunakan secara rasional dan berhemah bagi mengurangkan kerintangan antibiotik atau antimicrobial resistant AMR. Jelasnya peningkatan kerintangan antibiotik menjadi ancaman membimbangkan di seluruh dunia termasuk Malaysia kerana ia menyebabkan penyakit sukar diubati dan meningkatkan risiko morbiditi serta kematian. Beliau berkata sebagai contoh, kadar kematian bagi pesakit dengan jangkitan serius disebabkan bakteria kebal yang dirawat di hospital adalah kira-kira 2 kali ganda berbanding pesakit dengan jangkitan disebabkan bakteria biasa. Berikutan itu, orang ramai perlu memahami bukan semua penyakit disebabkan oleh jangkitan bakteria sekaligus tidak memerlukan rawatan menggunakan antibiotik. Penyakit yang tidak memerlukan antibiotik antaranya batuk, selsema dan sakit tekak yang disebabkan oleh virus. Justru orang ramai diminta untuk mendapatkan nasihat dan preskripsi doktor bagi rawatan yang sesuai. Di peringkat global, ujarnya dianggarkan sebanyak 700,000 kematian setiap tahun dikaitkan dengan isu kerintangan antibiotik. Sekiranya tidak dikawal, angka berkenaan dijangka meningkat kepada 10 juta menjelang 2050. Perkembangan banjir. Penduduk di Kelantan yang dilanda bah diingatkan berwaspada dan tidak leka bermain air bagi mengelak insiden tidak diingini. Tinjauan ke beberapa lokasi banjir mendapati penduduk terutamanya kanak-kanak mengambil peluang bermain air yang melimpah di atas jalan. Beberapa kawasan dilanda banjir seperti di Kampung Gual Tok Deh dan Kampung Pengkalan Rakit di Rantau Panjang. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Rantau Panjang Imran Ismail ketika dihubungi berkata, anggota bertugas melakukan tinjauan sebanyak 3 kali sehari termasuk kawasan yang menjadi tumpuan orang ramai. Meskipun banjir di negeri itu masih terkawal, penduduk di kawasan rendah tetap berdepan risiko ditenggelami air selain aliran air yang deras. Mengikut portal info banjir, setakat petang tadi, paras air Sungai Golok di Rantau Panjang kekal mencatat bacaan amaran iaitu 8.23 meter. Kalau hendak memilih cincin, pilihlah cincin seukuran jari. Kalau awak memilih pemimpin, pilih pemimpin tahukan diri. Telinga terbakar, muka menyala. Maksudnya, lekas marah kerana mendengar sindiran atau kecaman. Kalau duduk di atas kerusi sambil duduk berehat-rehat, jangan dibawa perangai besi, makin lama makin berkarat. Walaupun hujan datang menimpa, kami tetap berladang padi. Walaupun tuan memandang harta, kami tetap berlapang hati.
bertemu kembali. Pengetahuan mengenai revolusi industri 4.0 menjadi keperluan untuk menempuh cabaran masa depan oleh tenaga kerja muda. Penguasaan dalam revolusi itu akan meletakkan golongan muda dalam keadaan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Selangor antara negeri yang sudah menggalakkan kebanyakan syarikat di bawah pemantauan pihak berkuasa tempatan untuk mula meneroka penggunaan industri 4.0. Selangor dia ada semuanya in terms of ekosistem, infra, kemudian dia punya deep thinking, kemudian dia yang lain tu ada, cuma ada sedikit kelemahan macam tadilah isu proses ni mungkin kita kena cepatkan lagi. Justru institusi latihan kemahiran dan TVET khususnya di Selangor perlu memberi perhatian kepada keperluan industri 4.0 supaya pelajar lepasan sekolah yang mengambil latihan TVET tidak terpinggir. Beliau ditemui di sidang kemuncak Perniagaan Antarabangsa Selangor SIBS 2021 edisi kelima yang berlangsung bermula 18 sehingga 21 November di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Dengan mengecapi pengetahuan dan kemahiran industri 4.0, beliau yakin generasi muda di Selangor mempunyai kelebihan menjadi pilihan tenaga kerja pelabur asing. SIBS 2021 disempurnakan Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj yang mewakili Sultan Selangor. Sekali bergelar guru, selagi itulah jiwa untuk mendidik sentiasa mekar di hati meskipun sudah memasuki alam persaraan. Ikuti kegigihan seorang pesara guru yang menceburi perniagaan bahulu sebagai mata pencarian keluarga dan pada masa sama mengajar serta memberi peluang untuk komuniti ikut serta menjana pendapatan. Ismail Muhammad Nur atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Mail menceburi dunia pendidikan sejak 1983 sebelum bersara pada 2019. Beliau antaranya pernah berkhidmat di SK Tatau Bintulu Sarawak dan SK Sri Fajar Sungai Tengi Selatan Selangor. Pada usia 62 tahun, semangat mendekati masyarakat terus membara. Lalu Cikgu Mail memulakan usaha dengan perniagaan bahulu keluarga sambil mengajak komuniti setempat sama-sama meningkatkan taraf ekonomi. Dan insya-Allah saya akan latih mereka dan harapan saya supaya peniaga-peniaga yang lain bersama-sama dengan saya kita buat satu produk tetapi kita jual dalam satu tempat tu banyak produk. Contohnya kalau di satu kios tu bahulu saya ada kuih tempeyek lain apa semua. Tempeyek ke keropok ke jadi meriah apa outlet tersebut. Beginilah suasana di dapur ketika menyediakan bahulu. Ia memerlukan ketelitian dalam setiap proses bagi mendapatkan hasil terbaik. Bagi Cikgu Mail, beliau memilih untuk fokus pada penyediaan bahulu basah asli. Kadang-kadang kita ditimpa kesusahan juga. Ada yang membantu. Padahal kita tak sangka bantuan tu datang kan. Itulah kita mudahkan kerja orang, kerja kita pun insya-Allah mudah. Apa yang pasti Cikgu Mail bertuah dibantu oleh anaknya yang memang berminat dan sentiasa menjaga kualiti agar bahulu yang dihasilkan menepati cita rasa ramai. Produk ini amat suka kita dibuat. Seperti kita sekali lalu kalau saya belajar bakery amat mudah, ada cikgu. Tetapi kita kalau belajar dengan bahulu ni saya buat sendiri. Amat suka ambil R&D sekurang-kurangnya 3 tahun baru jadi produk bahulu ini. Bahulu ni ada sentimental value yang tersendiri. Dia lembut dan sedap. Dia bila sedap untuk kita makan lah. Apabila kita tanya pada customer, mereka kata, oh bahulu ni sedap. Walaupun buat masa ini bahulu ni adalah bahulu original kan, dan kemungkinan makan datang mungkin kita akan variasikan bahulu yang lain. Contohnya bulu pandan atau bulu cheese atau bulu coklat dan sebagainya. Semoga kegigihan Cikgu Mail menjana pendapatan sambil menyumbang kepada peningkatan ekonomi masyarakat setempat menjadi contoh, apatah lagi dengan situasi semasa yang menyaksikan ramai terkesan akibat COVID-19. Bahulu Cikgu Mail, sedap! China kini negara paling kaya di dunia mengatasi Amerika Syarikat. Penyelidikan oleh syarikat perunding pengurusan perniagaan McKinsey & Co yang baru dikeluarkan mendapati anggaran kekayaan China meningkat daripada $7 trilion pada tahun 2000 kepada $120 trilion atau 501 trilion ringgit tahun lalu.
Data juga mendedahkan sejak 20 tahun lalu, China mewakili hampir 1/3 daripada peningkatan kekayaan dunia. Peningkatan itu mengatasi AS yang mencatat nilai kekayaan $90 trilion, peningkatan lebih 2 kali ganda. Namun gagal mengatasi China disebabkan tiada lonjakan harga di pasaran hartanahnya. Dalam pada itu, kekayaan dunia sudah meningkat 3 kali ganda sejak 2 dekad lalu, daripada kira-kira $156 trilion kepada $514 trilion. Ke laporan sukan. Tiada wakil Malaysia pada aksi final badminton Indonesia Masters esok. Ia selepas tumbangnya 2 beregu lelaki negara pada saingan separuh akhir petang tadi. Kecemerlangan Aaron Chia dan Su Huiyik mengejutkan juara sukan Olimpik Tokyo Liang Wangqilin pada suku akhir semalam gagal diulangi ketika berdepan beregu bukan pilihan dari Jepun Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Meskipun berusaha bangkit 21-19 pada set kedua selepas tewas 18-21 pada set pertama, segala-galanya tidak menjadi buat Aaron dan Huiyik pada set penentuan yang membolehkan lawan menang 21-17 pada aksi sengit yang berlarutan 1 jam 3 minit ini. Kehampaan pasukan negara berterusan menyaksikan beregu lelaki profesional Ong Yu Sin dan Teo Yi tewas kepada pasangan Indonesia Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo. Bagaimanapun, pujian buat gandingan negara memberi tentangan hebat kepada lawan yang diletakkan pilihan pertama itu sebelum tunduk pada pertarungan yang mencecah 57 minit. Menang 21-18 pada set pertama, Yusin dan Yi gagal mengekalkan rentak untuk tewas 17-21 dan 11-21 pada 2 set berikutnya. Gara-gara penyokong, pasukan kena bahangnya. Itulah nasib Kuala Lumpur City yang terpaksa beraksi di gelanggang sendiri di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras pada separuh akhir pertama Piala Malaysia Isnin ini tanpa penonton. Kegairahan penyokong ketika menceroboh masuk ke dalam padang sebaik tamat perlawanan suku akhir kedua antara KL City FC menentang Selangor FC di stadium tersebut Khamis lalu mendapat reaksi pantas daripada MFL. Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Stuart Ramalingam memaklumkan, insiden itu jelas melanggar peraturan MFL berkaitan SOP penonton perlawanan Piala Malaysia dan Manual Liga Malaysia 2021. Katanya insiden itu juga menyaksikan pasukan tuan rumah didapati bersalah, terutamanya membabitkan bahagian 3 dalam kurungan 5 SOP di mana penonton atau penyokong dikehendaki mengamalkan penjarakan fizikal. Walaupun MFL sudah menerima surat balas daripada KL City FC, ahli lembaga pengarah MFL memutuskan KL City FC dikenakan hukuman perlawanan tanpa penonton untuk separuh akhir pertama Piala Malaysia 2021 dan KL City FC juga mengambil keputusan untuk tidak menjual tiket separuh akhir. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM Datuk Seri Megat D. Syahriman Zaharuddin berhasrat untuk bertanding kerusi Presiden Persekutuan Sukan Para ASEAN APSF dengan misi menstruktur semula organisasi itu ke arah kecemerlangan sukan para di rantau Asia Tenggara. Saya mengambil inisiatif ni bukan untuk inisiatif individu tapi adalah komitmen of NPC Malaysia. Dari segi saya tidak mahu mencakap rakan senegara kita atau rakan ASEAN kita gagal, tapi mungkin Malaysia lebih serius dan juga lebih committed untuk menjalankan untuk menganjurkan sebuah organisasi. Sebagai langkah awal, beliau akan memaklumkan perkara itu ke mesyuarat lembaga Gabenor BOG APSF yang akan bersidang secara dalam talian pada 29 November ini. Sekaligus mendapatkan satu tarikh sesuai diadakan pemilihan bagi kerusi nombor 1 itu. Ketika ini, Major General Osoth Bavilai dari Filipina adalah Presiden APSF. Datuk Seri Megat juga bercadang untuk mewujudkan sebuah ibu pejabat tetap APSF di Bukit Kiara dan perkara itu telah dibincang bersama Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan, Datuk Dr. Wasitah Muhammad Yusof. Keempat telah mengadakan seminar Chef de Mission secara dalam talian. Tarikh terbaru sempena Christmas dan cuti hujung tahun di Kew Gardens London mengakhiri buletin didik. Difahamkan persiapannya sudah pun bermula sejak setahun yang lalu. Saya Midi Saleh, salam hormat dan kita jumpa lagi.